Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum semua. Ini live kali yang ke-35. Abang buka dengan zikir tadi. Jadi, Waalaikumsalam Naim dan Assalamualaikum kepada semua. Abang mau tanya beberapa perkara. Suara abang jelas, video abang stuck. Untuk setakat ni abang, line abang 4G. Abang punya bateri okey. Bateri abang 80%. Jadi macam dalam keadaan okey-okey sahajalah live kita pada hari ini. Jadi abang mau dapatkan respon daripada adik-adik yang tengah mengikuti siaran langsung abang ni. Abang mau tahu video abang okey, suara abang jelas. Respon. Jadi alhamdulillah, sambil abang menunggu respon daripada adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, abang akan bercerita-ceritalah. Alhamdulillah, sekarang ni kita sudah Syawal ke berapa? Ya Allah, kenapa lah aku tak tengok tadi? Sepatutnya abang akan update Syawal ke berapa, tarikh berapa. Hari ni yang abang tahu, hari ni adalah 17 Jun 2020, hari Rabu. Besok hari Khamis kan? Okey, hari Rabu. Tapi Syawal ke berapa ya? Dan Assalamualaikum kepada semua. Abang mau greet jugalah dengan Aida, Naim, Zuhairi, Food Panda, Nurul Sakina Ismail, Husnul Nahiro, Husnul Nahiro. Sudah. Dan ada 5 orang ada di sini. Oh, sudah ke-25 Syawal ya kita bersama-sama. 25 Syawal 1441 Hijrah. Alhamdulillah, kita bersiaran langsung pada hari ini untuk episod yang ke-35 dan insya-Allah adalah tajuk yang abang ingin sampaikan kepada adik-adik, apa itu perkongsian pada hari ini. Sebab daripada episod 34 ke hari episod 35 ni, abang rasanya dalam 5 ke 4 hari rasanya dia punya langkau. Abang dak buat live sepanjang tu barulah 35. Dan abang saja jelah update apa yang berlaku dalam YouTube channel abang. Wow, episod yang ke-34 ada 64 orang tengok. Abang masa tu macam terkejut juga. Wow, adakah orang pergi share kan ni, ataupun video abang ada up di tempat-tempat orang ke, pun tak tahu. Tapi ada 64. Bagi abang, nilai 64 itu ramai sudah bagi abang. Yalah, kita ni bukan siapa-siapa kan, tapi ada 64 orang tengok video tu. Dan video live abang episod 34 tu dan episod-episod sebelum-sebelum ini, kalau kamu perasan, kalau kamu tengok di YouTube channel abang, semuanya memakan masa 1 jam. Semua 1 jam. Dan bagi abang, kalau ada orang tengok live abang tu dalam keadaan dalam keadaan tengok, lepas tu tengok sampai habis, lepas tu 1 jam pula tu, which is dia sangat menghargai dan dia mengikuti perkembangan. Jadi Assalamualaikum semua yang baru masuk. Macam ramai pula orang-orang baru kan. Husnul ni pun orang baru. Yang abang perasan orang lama beberapa orang je. Macam ramai orang baru pula hari ni. Orang lama yang mengikuti live abang pada hari ini 1 orang sahaja, iaitu Nurul Haida. Haida, Assalamualaikum Haida. Dan ramai yang di antara di dalam live pada hari ini, yang 5 orang ni, ada yang orang Semenanjung kan. Dan ada juga yang pertama kali join abang live kan. Jadi abang akan bagi tahu dengan kamu semua. Abang akan kalau kamu tahu kenapa, manalah tahu ada orang baru. Sebab Husnul, siapa lagi? Abang pun Arza apa ni? Airu. tu dia orang-orang baru. Kenapa berbahasa abang jadi? Kenapa abang ni? Abang berumur 28 tahun
Dan live IG ni abang lebih kepada abang akan macam berkenalan dengan follow up ataupun bergurau senda ataupun bertanya khabar bersama adik-adik abang. Sebab abang ni orang yang selalu berprogram dan dikenali oleh adik-adik. Dan IG live abang, YouTube channel abang boleh katakan adalah khas untuk adik-adik. Okay? Jadi abang akan kerap menggunakan istilah abang. Dan juga terkadang kalau ramai sangat semenanjung di dalam live ni, abang akan tukar bahasa. Jadi abang akan guna dua bahasa lah. Bahasa Melayu pula. Bahasa Inggeris pula. Dialek Sabah dan juga dialek Semenanjung. Okay? Alhamdulillah. Hari ni macam ramai yang orang-orang baru kan. Jadi kita berkenalan-kenalan lah dululah. Jadi hari ni pun abang live pun sekadar macam memberi reward pada diri. Sebab abang sudah siapkan beberapa tugasan. Abang sudah siapkan beberapa task ataupun kerja yang ada di rumah ni. Jadi tidak salah untuk abang reward diri abang dengan buat live. Selalunya kalau abang buat live kan abang akan buat live secara mengejut. Secara macam kadang-kadang abang akan bagi tahu okey 3 hari dalam beberapa jam lagi abang akan buat live. Tapi kali ni abang lebih pendekatan kepada surprise. Siapa join lah. Siapa nak mau join akan terlepas. Tapi kepada mereka yang terlepas live ni, bolehlah kamu tengok di YouTube channel nanti. Sebab habis saja abang buat live ni, abang akan simpan live ni di dalam YouTube channel dan kamu boleh tengok di situ. Okay? Assalamualaikum semua. Kepada yang baru mengikuti live abang ni juga, abang mau bagi tahu abang buat live ataupun buat sharing dengan kamu semua lebih kepada pembentukan hati, lebih kepada macam mana mau jadi individu muslim yang berakhlak. Okay? Sambil-sambil kita macam kukuhkan akidah, kukuhkan ibadah dan sebagainya. Tapi kita lebih kepada macam pembentukan hati. Sebab antara benda, apa je yang tak kenal saya, satu kawasan tempat tinggal je. Oh iya ke? Macam itulah. Abang ni ramai orang kenal abang. Tapi abang macam, bukan mau kata kurang sikit tak kenal orang. Ada jugalah jawapan abang kepada macam terkadang abang tak, kalau muslimi abang memang akan senang tangkap ataupun senang rapat. Sebab abang lebih kepada dalam usia umur abang macam ni, abang sangat menjaga dari segi perhubungan dengan perempuan, dengan muslimat. Macam itulah. Okay? Dan abang nampak si Zuhairi masih lagi ada di belakang. Zuhairi, apa kabar kita Zuhairi? Zuhairi ni dia adik usra abang yang dia buat kerja food panda. Hari tu abang ada nampak kau di pizza kah? Abang tak tegur sebab abang macam Zuhairi kah bukan? Zuhairi kah bukan? Tapi abang yakin itu kau Zuhairi. Tengah ambil order orang lah kan untuk pizza. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kepada yang baru saja masuk, kepada mereka yang baru saja mengenali abang pada hari ini, abang insya-Allah abang sekadar live. Pada mana abang mau buat live, selalunya abang akan membagi tahu okey tajuk pada hari ini kita akan bawa dan sebagainya. Tapi pada hari ini lebih kepada macam recap lah. Dan rakaman live ni abang macam tujukan kepada mereka, manalah tahu ada 64 orang yang tengok masa live episod 34 tu, dia baru kenal abang. Jadi abang explain sedikit untuk episod 35. Kepada mereka yang baru saja mengikuti perkembangan, yang baru saja ikut episod by episod kan. Ada orang, sebab orang kenal abang ni bermula daripada episod 33 dan 34 yang macam dia baru mau official, dia baru kemas dari segi tutur kata, pemakaian dan sebagainya. Dan ramai orang baru kenal. Jadi kepada mereka yang melihat episod 35 ni, selamat datang. Inilah Azrin bin Adam. Abang lebih kepada perkongsian pada adik lah. Dan kalau episod 34 ada juga abang beraku kau. Sebab ada kawan abang, ada best friend abang join live. Dia tanya soalan dan sebagainya. Assalamualaikum Herman, apa kita buat? Ini pula Herman ni dia tengah budak intern. Budak intern. Herman, abang Sarip bagi abang ni. Jadi abang pakai warna purple hari ni. Saja. Abang mau unboxing benda ni. Abang ingat lagi tak budak sekolah Al-Ashraf? Semestinya. Sebenarnya tengok aku dialek Semenanjung terus kan. Sebenarnya abang tengah tunggu Amir masuk. Amir antara budak daripada skora daripada sekolah Al-Ashraf yang selalu join live abang daripada mula sampai sekarang. Rasanya dia mungkin tidur kot sahaja ataupun dia ada hal urusan dan sebagainya. Selalunya Amir dia akan selalu join live ni awal. Okey. Si Herman hari ni abang pakai purple. Serentak pula kita man.
Hari ni abang pakai purple. Kepada siapa yang baru ikut join live abang ni, untuk bulan Syawal ni, mau habis sudah kita bulan Syawal kan. Untuk bulan Syawal ni sepanjang bujang, abang memang bujang. Sepanjang bulan Syawal ni abang akan mengenakan busana tajaan daripada mereka fashion terkenal. Tak lah. Ini baju ni pula kalau hari tu tajaan daripada Ashraf, ini tajaan daripada Abang Zamani. Dia bagi baju ni. Herman, kita ada baju yang sama kan, Man? Ni Al-Ashraf pula. Siapa ni? Arzia tu yang pakai purda tu. Ni kawan kau masuk, Zulaika. Ya, Zulaika. Al-Ashraf rasanya. Kalau tak silap abang lah, Zulaika. Jadi, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ni abang sekadar macam mau recap apa yang abang buat selama ni, apa yang abang buat dalam live, apa yang abang buat di YouTube channel. Okay? Sebelum kita macam berborak santai-santai ni, abang akan recap semua tajuk yang pernah kami bincangkan ini. Mana tahu ada orang first time join kan. Kita akan recap. Apa tu recap ni macam kita macam ulang kaji lah, istilah senang dia. Ulang kaji semula untuk buku-buku yang sudah kita kongsikan dalam buku setengah berisi setengah kosong. Aku macam jual produk pula kan. Dan juga abang akan buat review sikit tentang penulis buku. Siapa penulis buku ni. Lepas tu abang akan cerita sikit pasal apa tu prakata, siapa pemuda. Abang akan belum mula lagi untuk tajuk-tajuk utama, tapi abang lebih kepada pembukaan mukadimah untuk buku inilah. Assalamualaikum Sabri. Ayub kawan abang dah masuk. Tu Ayub ni umur dia, abang 28, dia 27. Tapi kalau tengok depan-depan, dia 38, abang 18 tahun saja. Okay, suasana hari ini untuk laporan kaji cuaca, Sabah mengalami sedikit mendung dan dijangkakan hujan pada jambatan. Abang rasa dalam sekitar 3.30 macam tu boleh jadi diramalkan mungkin hujan. Assalamualaikum Lubs. Okay, Lubs, ni pula Lubs, adik usra abang jugalah, dikira sebagai adik usra abang juga. Lubs, tak sangka kan Lubs, kita jumpa di 1B kan Lubs. Boleh abang jumpa Lubs. Sudahlah abang jumpa best friend si Lubs ni, nama dia Ai. Abang jumpa. Lepas tu abang jumpa pula Lubs. Okay. Assalamualaikum Zakira. Assalamualaikum Zakira. Macam ramai orang baru pada hari ni kan. Wallahualam. Tapi abang raikan kepada mereka yang baru saja mengikuti live abang pada hari ini. Kemarin kita jumpa Lubs. Okay. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, kalau kita singkap balik dulu episod pertama sampai episod ke-34 ni, abang lebih kepada perkongsian. Kadang-kadang ada satu episod tu menyanyi je, ada episod tu tak tahulah kalau kamu semua ada tengok perkembangan live abang. Abang bongkar je terus live episod 6 dengan ni catat. Episod 6 dan episod 12 adalah episod penuh dengan drama air mata. Si lelaki yang kau nampak senyum ni, yang kau nampak tengah semangat bercakap, laju bercakap tak berhenti ni, dia menangis masa live. Masa live pula tu, live yang tiada orang dia bilik tu, dia hanya berpandukan hati dia. Lepas tu tengok kamera, tengok handphone ni, dia boleh nangis ya tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh nangis. Kenapa? Mesti kamu tanya-tanya kan, kenapa abang Arin balik-balik tengok sana. Sebab di sana pintu, abang buka pintu, jadi orang lalu lalang. Kalau orang lalu lalang tiba-tiba ada benda lain yang lalu, enggak lah. Jadi abang balik-balik macam insecure lah sebab pintu di belakang abang je. Jadi abang sajalah bongkar cerita episod 6 dengan episod 12 di YouTube channel abang, Hati Hidup Official. Itu adalah antara episod yang abang penuh dengan air mata ya tuan-tuan. Abang pun selaku orang yang dirakam, selaku orang yang memberi pengisian, aku yang tengok diri aku pun yang di dalam episod, tiap episod terutamanya episod 6 dan episod 12 memang mengalir air mata jugalah kalau kita tengok, biarpun abang yang kena rakam. Okey, satu juga abang mau kongsi dengan kamu. Kenapa abang berani kongsi ni sebab abang macam tengoklah pemerhatian abang dengan orang lain dan sebagainya. Ada orang ni, dia kalau kena rakam, lepas tu dia dengar balik apa rakaman dia akan malu. Abang kalau ada di sini yang setuju, kita satu geng dulu. Abang antara orang yang segan tengok muka sendiri dalam rakaman, malu tengok gambar sendiri dalam gambar, malu mau bergambar. Lepas tu kalau macam dari segi kalau rakaman video kan, kalau abang bergerak apa semua tu kan, abang akan sangat malu tengok. Aku rasa macam tak selamat tengok diri sendiri. Tapi for the time being, macam yang usia makin
anjak dewasa kan, maksudnya makin terima diri dan sebagainya kan. Bila satu masa ada satu poin yang macam abang terima diri abang macam mana, boleh sudah tengok video dalam, tengok rakaman sendiri sudah apa semua kan, which is I like myself. Macam tu, macam abang sayang pada diri sendiri. Macam sekarang ni pun menjadi satu kebiasaan abang sudah pun. Ridu tak masuk lagi sekarang. Ridu dengan semua, ya betul. Apa tu, Ridu dengan Amin. Ada bukti dia. Kan baru-baru ni abang ada live dengan Amin dengan Ridu kan. Masa kami sudah habis buat live, ada tu satu momen abang dengar balik di depan dorang, macam benda tu sudah kebiasaan abang. Sorry, kenyang. Reward diri, makan berhabis, lepas makan tacap apa semua, setrika, lepas tu buat live. Itulah kenyang dia keluar. Jadi abang suka tengok balik. Kadang-kadang abang tengok tu 2-3 kali. Kalau kamu lah kan, bang aku tengok live kau bang, kalau boleh sampai 10 kali. Tak payahlah kau. Abang ni yang ada 41 video live abang di live yang di dalam kereta. Iya, loops dalam kereta. Kalau kamu mau tahu, live abang ni rasanya dalam 42 rakaman sudah rasanya. 42 rakaman tu boleh jadi dalam 42 rakaman tu abang sudah tengok semula dalam 82 kali mungkin. Sebab abang tengok balik-balik. Sebab abang macam, abang mau tengok, perhatikan cara abang cakap, apa salah fakta yang abang salah sebut, ada part mana yang abang awkward, part mana abang tak selesa, part mana yang kalau waktu aku beremosi dilarang untuk tidak buat live. Macam tu lah. Macam abang akan, kalau emosi abang tak stabil untuk hari itu, abang akan cenderung untuk tidak buat live. Abang akan macam, sebab dia akan mempengaruhi live abang. Ada episod berapa tu yang mempengaruhi abang punya emosi? Episod 13. Episod 13 memang aku kekok. Sebab apa? Aku ada macam sedikit masalah pada ketika itu. Adalah Allah uji dan sebagainya. Assalamualaikum Jukaida. Mesti kau terkejut tu kan? Sekali kau tekan, siarin buat live. Tiba-tiba, Assalamualaikum Jukaida. Mesti kau terkejut kan? Baik, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kepada sahabat-sahabat abang, izinkan diri ini untuk menggelarkan diri abang ya. Sebab ramai di sini nih, yang 8 orang yang tengok nih, bukan sekadar 8 orang. Ada orang tu, abang yakin dan pasti dia tidak akan join live, tapi dia akan tengok di YouTube. Dia tidak join sudah live, dia ikut di YouTube saja. Dia ikuti perkembangan di YouTube saja. Kan, betul kan? Kepada siapa yang tengok episod 35 ke minit 17 ni, kau tengok masa dalam YouTube siap kan? Kau nak ikut live kan? Macam abang tak tahu. Begitulah. Jadi sebelum kita recap semua tajuk-tajuk yang abang pernah untuk dalam buku lah. Kalau tajuk-tajuk sebelum ni, tajuk-tajuk dari episod 1 sampai episod keberapa ya? 29 macam tu lah. Itu episod yang tajuknya direka dengan ikut pada ketika itu, apa tajuk kita mau bawa dan sebagainya. Tapi antara abang, episod favorite abang adalah episod 6. Wahai masalah besar, aku punya Tuhan yang lagi besar. Itu episod kegemaran abang. Padahal aku yang kena rakam ni. Kalau kamu ada ikut perkembangan live abang ada aja bawa tetamu, ada juga abang macam bawa bersama tetamu, minta pandangan dorang. Okay. Mungkin banyak juga kamu mau tanya kan. Jadi abang buka lah kalau kamu ada mau tanya sambil-sambil abang mau makan Rebina. Wah, ini favorite abang. Manalah tahu ada orang mau belikan abang kan. Kamu belilah nih banyak-banyak. Aku boleh kasih habis dalam masa 1 jam. Sebab abang favorite. Favorite abang suka dengan gula-gula yang macam gummy bear. Gummy bear. Abang favorite daripada kecil lagi. Kalau kau bagi aku lagi yang burger-burger Yumi tu kan. Oh, memang gila. Amru, kau kata Amru. Lama sudah abang tak bawa muhasabah diri tau. Episod keberapa? Sabri, abang pun lupa sudah. Ada satu episod di YouTube channel live abang upload. Itu ada live muhasabah. Abang ada, kita buat mukbang kan ni, makan-makan sambil. Okay lah, ada 8 orang kan. Sebelum abang recap semua tajuk-tajuk buku, recap ataupun ulas sikit semua tajuk-tajuk yang pernah kita bawa, abang ulang balik lah. Cuba kamu rasa, sebab orang mau tanya pasal muhasabah kan. Abang jumpa lagi Ai. Ndak pasti pula. Ai balik besok sudah loops. Atau hari ini abang ada bagi tahu dengan Ai semalam. Macam Ai, kalau kamu keluar lagi malam besok, iaitu malam ni, bagi tahu je nanti abang bawa kereta. Sebab kemarin kami di UA, dekat je dengan rumah Mulups.
Okey, ni abang hadiahkan dengan kamu semua 19 orang ni. Cuba kamu rasa dengan zikir yang abang sampaikan ni. Mesti kamu suka dengan situasi ini. Ni, mikrofon dekat. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu juga yang macam abang perasan pada diri abang, iaitu lirikan mata abang. Lirikan mata, suara, bentuk muka, posture badan. Abang ni macam kalau orang tengok kan, cepat orang kesian. Macam abang kan, abang macam buat live ni kan, abang tengok diri abang sekarang dalam live ni. Aku pun macam, diri abang sendiri pun akan tengok diri abang pun macam, duh kesian kau. Macam tu. Duh bikin kesian-kesian. Macam tu, terutama macam mata abang lah. Contoh macam tadi sepanjang abang zikir tu kan, yang part dia tinggi tu, Hasbunallah wa ni'mal. Dia punya dengan suaranya, mimik muka, lirikan mata tu kan tepat, on point. Macam on point. Macam So tu hadiah untuk kamu semua yang bertahan 8 orang tadi. Jadi abang hadiahkan kamu zikir tu lah. Dan abang izinkan juga, lagipun kalau ikutkan macam mana, kan abang selalu buat live 1 jam kan. Kadang-kadang ada minit, 4 minit je yang macam, oh dalam live abang hari itu 4 minit tu sangat mantap pengisian dia. Boleh tu dikasih potong je 4 minit tu, kamu upload lah di YouTube channel kamu masing-masing. Contoh macam Sabri lah kan. Manalah tahu kau mau ambil abang punya konten kan, ambil je lah. Ni sebab kamu ni antara adik-adik yang kenal abang kan, ambil je, kongsikan dengan semua orang. Sebab kepada adik-adik yang kenal abang, semestinya kamu yang kenal abang, kamu teringin untuk yang macam, wih kamu kenal ni abang ni, abang ni begini ni, abang ni begini ni, macam tu lah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, dua si Amru, kau betul kan Amru? Aku nanti macam salah sebut tante, bukan si Amru. New account, nama betul kau pun new account. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang mau recap dulu, nanti abang akan zikir balik. Ya Amru kau betul kan? Yalah, Amru lah tu kali. Jadi setengah berisi setengah kosong. Ni antara benda yang abang sangat suka lah dengan buku ni. Kadang ada 2 tajuk abang tak faham, tapi abang bagi je. Abang bagi je tajuk tu. Maksudnya abang sudah baca tajuk tu, tapi abang susah mau dapat dia punya kesimpulan ataupun apa yang cuba disampaikan oleh penulis ni. Tapi abang main baca je, abang macam kongsi je dengan kamu semua. Dan pada waktu abang kongsi dengan kamu semua tu, Abang jumpa kesimpulan tu dengan bantuan kamu lagi. Ni kalau ada Ridut join ni, Ridut dia boleh macam simpulkan apa yang abang cakap, which is saling melengkapi lah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, ini daripada buku Setengah Berisi Setengah Kosong, iaitu terbitan daripada PTS.
PTS. Dan buku ni sangat bagus lah sebab dia punya main point dia adalah sangat jelas, iaitu agar minda sentiasa positif dan hidup lebih bermakna. Dan dalam buku ni setengah berisi setengah kosong ni, yang ditulis oleh orang Endon yang umur dia sekarang sudah 25 tahun, 52 tahun, iaitu Pakcik Perlindungan Marpaung, orang Indonesia ya. Assalamualaikum 10 orang. Dan dalam buku ni dia ada 5 bahagian. Buku ni dia ada 5 bahagian. Setiap bahagian dia ada cerita tajuk tersendiri. Contoh 5 bahagian yang disajikan dalam buku setengah berisi setengah kosong ini, antaranya adalah Assalamualaikum Taufik. Taufik, Apik kau ke tu? Kau Taufik lain? Taufik Batista, Sajo. Lepas tu ada 5 bahagian. Bahagian pertama bercerita tentang kisah-kisah tentang kasih sayang. Lepas tu cerita yang kedua bercerita tentang komunikasi. So kumpulan-kumpulan cerita komunikasi duduk di dalam tajuk bahagian 2, iaitu komunikasi. Lepas tu kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ni dia bercerita tentang motivasi. Semua cerita yang disajikan semua berbentuk motivasi. Lepas tu bahagian keempat tentang profesionalisme, iaitu profesional lah, cerita pasal tentang profesional. Taufik, kau Syafiq ke ni? Adik sepupu abang ke ni? Kau di sebelah ke tu tengok aku live? Betul ke? Aku main teka Syak. Dan juga profesionalisme. Kita ada juga ceritakan pasal profesionalisme pada tajuk-tajuk lepas kan. Dan juga kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian tingkah laku, iaitu bahagian kelima, tingkah laku. Jadi setiap daripada dalam bahagian 1 dia ada 10 cerita. Contohlah dia ada 10 cerita. Dalam 10 cerita tu abang ambil satu cerita dulu. Maksudnya abang cerita 5 bahagian ni dengan mengambil satu cerita setiap bahagian. Jadi abang sudah habis 5 bahagian ni, iaitu bahagian pertama tentang berkongsi. Abang cuba ingat abang tiada rujuk, tapi abang cuba ingat cerita apa yang disampaikan pada waktu tu. Cerita kasih sayang yang bertemakan dia punya bab. Cerita pertama dia tentang tajuk berkongsi, iaitu perkongsian gigi palsu di antara seorang pakcik, pasangan suami isteri ni berkongsi gigi palsu. Dan kesimpulan daripada cerita tu adalah hidup kita akan lebih bermakna bila kita suka berkongsi. Kau ada RM10, RM2 untuk kau, tapi RM8 untuk kawan-kawan kau yang di sekeliling. Maksudnya indahnya hidup berkongsi. Dan kalau dikaitkan dalam Islam pula, berkongsi ni memang sudah diterapkan dalam hidup kita sebenarnya. Jai, Assalamualaikum Jai. Kita sudah kelas online kan Jai, macam bikin panas kan. Sajo iklan. Lepas tu, bukanlah bang, saya pernah ikut ISC tahun lepas. Oh, okey. Taufik, ini Taufik Batista. Taufik bukan, sebab abang ada adik sepupu Taufik juga. Jadi kalau dalam Islam sendiri pun kita memang sudah diterapkan berkongsi. Berkongsi di mana? Dalam rukun Islam. Assalamualaikum Haji Razul. Ini student paling lama abang ada. Daripada episod 1 sampai sekarang dia ada. Habis itu sekarang ni kita yang kepada yang baru masuk, sekarang ni kita tengah recap semula tajuk-tajuk lepas. Okey, tajuk-tajuk lepas. Jadi dalam Islam sendiri berkaitan tentang kongsi ni memang kita sudah diajar. Jangan tiba-tiba, bang aku memang hidup tak suka berkongsi bang. Contoh. Tapi Islam memang sudah ajar kita dalam rukun Islam itu sendiri. Dalam rukun Islam, rukun yang keempat ke ketiga, iaitu memberi zakat. Memberi zakat tu sebenarnya kongsi. Kita berkongsi. Sebab semakin banyak kau berkongsi, semakin hidup kau ni bererti. Macam itulah. Adalah dia punya hikmah kenapa kita diminta untuk berkongsi. Ada hikmah dia. Besar. Berkongsi ni boleh dekat dengan sedekah, berkongsi dekat juga dengan zakat, berkongsi ni juga dekat dengan berkongsi kebahagiaan. Oh, kau ada duit, maksudnya kau sentiasa fikir kalau kau ada duit yang banyak tu bukan kau punya semua. Ada juga komitmen untuk kau bagi dengan orang lain. Contoh, itu duit lah. Okey. 4. Apa yang 4? Okey, lepas tu kita pergi kepada bahagian yang kedua tentang komunikasi, mengharung jeram. Tajuk yang abang ambil adalah mengharung jeram. Mengharung jeram ni adalah cerita berkaitan tentang rafting activity. Kamu perasan kan ada satu aktiviti lasak yang guna bot, banana boat. Yang bot pelampung apa semua tu kan, yang dalam skala yang sangat besar, bot pelampung tu. Bot pelampung lagi. Bot yang berisi angin. Lepas tu kita akan macam kita semua yang 9 orang dalam ni kan. Ikut satu macam air terjun yang
curam ke bawah. Lepas tu kita gunakan pelampung, ada beberapa orang di dalam dia tu. Lepas tu pakai pendayung, safety pakai safety apa semua. Lepas tu dia akan harung. Kamu tahu juga kan aktiviti ni kan. So apa dimaksudkan dengan mengharung jeram ni? Dia cerita pasal komunikasi, iaitu berkaitan tentang komunikasi ni. Ringkasnya abang boleh bagi, dalam perhubungan kena ada komunikasi yang baik, iaitu ada orang yang memberi keputusan, ada orang yang memberi keputusan, ada orang yang memberi pandangan. Macam itulah. Ini secara ringkas abang bagilah. Ingat aku abang ni bukan jenis yang mengingat sangat sebenarnya. Lepas tu motivasi. Bahagian ketiga kita bercerita tentang motivasi. Motivasi ni abang ambil tajuk membakar jambatan. Membakar jambatan yang dimaksudkan dalam cerita ni adalah, iaitu kalau kau buat sesuatu benda, contoh abang ambil contoh siap lah. Kalau niat kau mau berubah, jangan kau bina jambatan untuk kau patah balik ke belakang. Contoh kau mau berubah jadi baik, jangan kau bina jambatan untuk macam contoh lah kan, kau mau jadi baik. Dah jadi baik juga aku ni, macam sia-sia je aku buat ni. Jambatan, kau ada cipta jambatan tu kan, please bakar, supaya jangan ada istilah untuk patah balik dengan apa yang kau buat. Terus je ke depan. Macam tu lah. Dapat tangkap kan? Jadi maksudnya di sini, dalam kita mau berubah, dalam kita mau berniaga, dalam kita mau menjadi anak yang soleh, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan sebagainya, kita kena membakar jambatan, iaitu jambatan untuk kita patah balik ke belakang. Jangan patah balik, teruskan je ke depan. Kalau di dunia ni ada patah balik, ramai orang mau patah balik. Tapi instead of kau patah balik, better kau jalan terus. Jangan pernah lari daripada masalah, tapi kau jalan je terus. Mungkin jalan kau pilih A tu tak cantik, jadi kau tukar, masih juga mau ke destinasi Z, tapi kau tukar jalan, pergi jalan B. Jalan B tak jadi lagi. Bukan kau pergi jalan A, tiba-tiba patah balik lah. Tak. Screen record. Bang, aku mau rakam boleh? Rakam siap. Loops, benda ni ada di rakam ni. Loops, benda ni akan dikongsi dalam YouTube channel abang juga. Tapi kalau kamu rakam, kau rakam je lah. Sebab kalau kamu siapa yang screen record ni, kamu akan dapat tengok live chat ni. Yang chat, ruangan chat ni kamu nampak. Kalau macam tengok dalam live abang di YouTube channel, kamu tak nampak sudah. Abang pun sambil live ni, abang menghargai semua apa yang kamu chat ni. Itu yang abang sebut nama tu. Macam, Loops kau sebut ni. Sebab lepas ni abang tak boleh tengok sudah kamu punya chat. Kadang-kadang abang screenshot. Penuh ni screenshot kamu punya soalan lah, pandangan dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada profesionalisme, iaitu bahagian keempat, iaitu anjing dan belalang. Alhamdulillah, abang ingat tak semua cerita? Anjing dan belalang ni one of episode yang sangat menarik jugalah. Dan untuk pengetahuan semua, ini antara episode yang paling banyak tontonan jugalah, iaitu sebanyak 54 orang. Kenapa abang sebut nilai-nilai ni? Sebab abang tak sangka nilai tu boleh sebanyak itu. Kejap, abang, siapa boleh typekan? Kejap, abang typekan lah dulu. Kejap Assalamualaikum semua yang ramai orang baru mana hati hidup. Ramai orang baru kan? Abang lupa pin pula. Ni sabri, aku pin lah tu. Aku pin. Itulah. Aida pun ada. Thank you Aida. Abang baru mau type. Semangat abang mau type. Okey, berbalik kepada yang baru join apa semua, selamat berkenalan. Kalau mau kenal abang lebih dalam, apa tujuan buat live ni apa semua, abang sangat mudahkan kamu semua yang baru kenal abang, pergi Hati Hidup Official YouTube abang. Lepas tu kau tekan salam pengenalan. Bila kau tengok video tu, baru kau faham keseluruhan YouTube channel itu diwujudkan untuk apa. Kenapa si Azrin sebut berabang-abang, kenapa YouTube channel ni kena buat, semua jawapannya ada di dalam tu. Thank you bro. Jadi berbalik kepada bahagian keempat, profesionalisme, anjing dan belalang. Cerita ringkas tentang anjing dan belalang ni, setiap daripada kita ada kadar terbaiknya kita. Mungkin abang orang yang level 3. Bagi abang ketiga ni terbaik sudah bagi abang. Tapi mungkin Sabri adalah orang yang level 10. Terbaik bagi. Dan hidup kau tak akan bahagia bila kau sudah start membandingkan. Aku dah hebat tu bahagian ni, tapi Sabri hebat bahagian tu. Lemahnya aku. Tak. Hidup kau akan sangat macam tak shock, rasa macam sebab bila kau start membandingkan. Anjing dan belalang ni adalah cerita berkaitan tentang, ini episod yang ke-33. Boleh kamu tengoklah episod 33 ni, abang akan terangkan secara secara detail. Itu dari abang. Memang di laluan utama.
Okay, anjing dan belalang ni lah cerita pasal itu dari abang. Oh. Okay, anjing dan belalang ni dia bercerita tentang kemampuan setiap daripada kita ada kemampuan masing-masing, dan tugas kita sebagai hamba Allah ni, sebagai manusia ni, kita kena cari kita punya kemampuan ataupun kelebihan kita. Semua orang ada kelebihan, dan please, satu benda yang abang selalu titip beratkan dengan kamu semua, abang selalu ulang-ulang adalah raikan orang. Kirim malam. Alah, sudah dia lalu. Nanti abang bagi tahu. Dan juga, lagi satu abang bagi tahu kepada yang baru join apa semua, bilik abang ni memang jadi laluan utama dan memang sentiasa orang masuk. Dari abang memang akan sentiasa orang masuk. Sebab itulah meja tu dia menghadap begitu, supaya kalau abang buat kerja kan, abang boleh paling terus tengok ada orang lalu macam tu. Kalau membelakang pintu pula, tak kita tahu siapa lalu kan. Okey, dan juga bahagian kelima, ini yang terakhir lah. Ulas buku ini sejak sudah 35 minit. Jadi, bahagian kelima ni pun seronok juga. Perbahasan dia pada episod yang ke-34. Kamu boleh tengok juga 34 tu. Iaitu Badrun ketinggalan pesawat. Iaitu isu tentang tingkah laku. Badrun ketinggalan pesawat ni, apa cerita ringkas dia adalah, bila kau fokus benda tu pun, si Badrun ketinggalan pesawat ni sangat mengena dengan buku yang abang mau bawa ni untuk tajuk yang pertama dalam buku ni. Sangat mengena. Iaitu Badrun ketinggalan pesawat ni, ringkasnya abang mau kongsi dengan kamu semua adalah berkaitan cerita, iaitu kalau kau ada satu benda kerja yang kau buat, please fokus dan jangan merewang. Contoh, kau bersiap-siap ni, kau mau ke 1B. Kau jalan ke 1B. Semangat kau buka di PC. Lepas tu ke 1B, tujuan kau ke 1B kan. Tiba-tiba kau nampak, aku mau ke 1B, jumpa Loops jam 2 petang. Tiba-tiba dalam kau jalan tu, awal lagi bani, masih jam 11. Terus kau pergi menyingga di Alam Mesra lah, kau pergi UMS lah apa semua. Tup-tup sekali kau lalai apa semua, sudah 2:30. Si Loops sudah tunggu setengah jam. Macam mana kan? Maksudnya dalam cerita ni yang secara detail bolehlah kamu tengok dalam YouTube channel abang episod 34. Okay? Begitulah. Alhamdulillah selesai untuk secara ringkas cerita-cerita yang dia banyak lagi cerita selepas ni yang abang akan kongsikan, iaitu ciuman seorang ibu, bagi muka, tajuk-tajuk abang sebut bayi, biji kopi, bersahabat dengan tujuan. Wow, cantik plus tajuk bersahabat dengan tujuan ni. Okay, dia banyak tajuk-tajuk di sinilah nih. Buku ni boleh juga kamu cari kali kan. Tapi buku ni lama sudah ni. Ini cetakan 2008 nih. Buku ni sangat macam buku peninggalan zaman purba. Dicetak pada tahun 2008. Cetakan pertama pada tahun 2008. Pakcik ni sudah umur 52 tahun. Pakcik ni sudah 52 tahun. Okey, kita rehat dulu sekejap. Kamu mesti yang macam, Abang Arin bercakap. Bang, yang IG 1 tu saya tengah record. IG kat sini saya tengah layan. Oh ya kah? Sabri tengah record. Kita buat mukbang. Abang tahu, ini earphone adik abang Syasha, dan dia punya mikrofon sangat jelas. Masih bagus lagi lah. Kalau earphone abang yang dulu tu tak berapa jelas sudah. Menelan air liur pun kita dengar. Baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam ni, ada 37 minit. Sekarang kita bersiaran langsung selama 37 minit. Ini buku yang abang akan ulas lagi. Tapi abang tak akan masuk ke tajuk yang pertama. Tapi abang akan sama-sama kita tengok siapa penulis dia, apa yang dia cakap sebagai mukadimah dan sebagainya. Sebelum tu, abang mau sebut dulu nama-nama kamu. Si Herman. Herman, kau okey juga kat situ, Herman? Apa yang kau buat tu di pejabat tu? Aida, Sabri. Ni abang tak berapa campin jawi. Si Aira. Atasha, Usnul, Loops, dan juga siapa Pali ni? Pali Pilok. Pali Pilok. Dia macam, dia punya gambar macam orang foreigner. Pali Pilok. Pali Pilok, how are you? I'm Azrin, I'm from Malaysia, and I'm malas laku tak pandai bahasa Inggris. Baiklah, dia yang dirahmati Allah sekalian, kita akan masuk ke dalam buku ni. Sebelum kita masuk ke dalam buku ni, kita layan satu macam aku ni macam DJ sudah. Kamu ada mau request lagu kah? Tak payahlah, aku bukannya ingat lagu pun.
Aira. Ah, betul pula. Abang pandai Jawi tapi kurang-kurang sikit lah. Tapi betul lah Aira. Okay, nice Aira. Jadi after this untuk live-live akan datang, bila abang nampak Aira, abang akan sebut Aira. Which is kalau kita sebut nama-nama orang ni kan, dia seronok bah. Kalau kamu kan Anastasia, Anastasia. Anastasia. Seronoknya bila kita macam dengar live ataupun kita mendengar perkongsian daripada seseorang, sangat seronok bila nama kau disebut. Abang sangat suka perasaan bila abang join live orang, lepas tu nama abang kena sebut. Wah, bestnya. Dan abang selalu join live orang, live ulama, live artis apa semua. Dan untuk nama kita disebut tu memang dia punya peratusan tu rendah lah. Tapi bila tersebut je nama kau, seronoknya. Jadi abang mengambil kesempatan untuk macam, kalau susah betul nama kita disebut dalam live orang, better kita buat live sendiri. Lepas tu abang sebut nama kamu semua. Assalamualaikum Abang Ikmal. Abang Ikmal selalu join lah. Selalu abang abang selalu nampak namamu bang. Namamu Abang Ikmal. Abang Zam ada di Melaka masih. Abang di Melaka masih tengah membina. Wih, aku ni macam cerita munafik sudah. Nah, cerah masa depanku. Mau hujan, kesian. Sekejap. Biarlah tu angin-angin tu. Jadi kita akan, sebelum abang cerita pasal ni sedikit, abang cerita buku ni sedikit, kita akan macam lagu apa ya? Cuba kamu type lagu apa yang kamu mau abang nyanyi. Mana tahu abang nyanyilah. Tapi untuk sekarang ni yang abang terfikir, yalah, kita kadang bila abang buat live tu kan, kalau abang tengok episod 34 lah terutamanya, punya laju bercakap, macam yang, Azrin, bernafas kau dulu, macam tu kan. Jadi macam hari ni kita santai-santai dulu. Sabar. Dia balik Sabar bulan 9 dia balik bang. InsyaAllah dia balik bulan 9. Ramalan hujan tu jadi. Ya kan, kamu ni. Dijadualkan hujan tidak jadi ya. Terus tiba-tiba naik matahari balik. Macam menjadi kan ramalan tu. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, untuk setakat ini abang macam terfikir untuk nyanyi lagu lagu apa? Kamu ada sesungguhnya. Okeylah, nice. Sebenarnya hati ini rindu kepadamu. Sebenarnya diri ini cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan, mentang-mentang mau hujan, dari 7 langitmu. Aku ni nyanyi yakin siap ya. Aku tahu salah lirik. Namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga padamu ya Allah. Tuhan kurniakanlah. Lonot, abang fail sikit. Okay, lagu lain.
santai-santai kan. Kali ini episod santai-santai. Kepada mereka yang join ataupun tengok rakaman ini pada YouTube channel, bolehlah kamu drop komen ke, penambahbaikan ke, ataupun kalau kamu malu komen kamu dibaca secara khalayak, bolehlah DM secara privacy di dalam IG Azgreen Absyar, dalam IG. Sesungguhnya mentang-mentang tajuk sesungguhnya kan, sesungguhnya live perkongsian live IG apa semua YouTube ni adalah macam aku mau simpan satu kenangan untuk diriku lah. Ada rakaman-rakaman kita bagi nasihat, ada rakaman-rakaman kita mengingatkan diri kita tentang Allah, perbaiki diri dan sebagainya, semua ada letak di sini. Jauh di sudut hati abang sentiasa mau perbetulkan niat sentiasa. Walaupun hakikatnya, abang hari niat kau betul sudah bang. Ndak, abang mau sentiasa perbarui niat abang sentiasa. Supaya apa yang abang, tidak terlari niat abang. Macam abang buat perkongsian ke apa semua tu, atas tujuan untuk berkongsi. Untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang terbaik lah. Macam tu. Okay? Supaya kita tidak lari. Sebab bila kita sudah terjun ke media sosial apa semua ni, kadang kita terpengaruh dengan like lah, views lah, apa lagi, subscribe lah, follower lah. Benda tu dia jadi ujian. Macam ni dalam hidup kita. Ya, sabar kau. Kejap kamu, abang tutup dulu tingkap. Okay, adik-adik dirahmati Allah sekalian, ada 7 orang setia kamu mendengar abang buat live kan. Apa itu lighting tak berapa clear. Okay, bicara kata, kejap abang screenshot dulu. Bicara kata ni abang tak berapa tahu apa ni Sabri. Tengok tajuk tu pun yang, lagu apa ni? Mesti lagu baru kan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sekarang sudah 3.41, rasanya mau masuk asar sudah. Tapi kita habiskanlah 1 jam ni kan. Okey, berbalik kepada ada lagi request lagu kah? Oh ya, ada soalan. Bang, macam mana kita dalam persahabatan kita mau tegur tapi dari segi pandangan dia rasa macam dihina. Itu dia. Cuma kita kena ambil ambil muhasabah diri balik. Kalau dari abang Loops, kalau contohlah kan, dia tak berapa suka cara kita menegur. Jadi tidak salah kalau kita mau dia terima teguran kita terima dulu teguran dia. Contoh dia cakap dia tak berapa selesa ditegur dalam keadaan taklah lagu lama 11 tahun. Amin, kau boleh bagi pandangan kah pasal tentang Amin baru join kan, tentang ni abang, macam mana kita dalam persahabatan kita mau tegur orang tu, kita mau tegur sahabat kita tu, tapi dari segi pandangan dia rasa dia dihina. Okey, satu, kepada siapa-siapa yang mau respon, bolehlah kongsi respon kamu dalam ruangan chat ni ya. Terutamanya Amin lah. Kalau ada Ridu, memang aku suka si Ridu bagi pandangan. Ataupun Herman, manalah tahu. Kalau dari abang personally, yang abang dapat tangkap ataupun bagi jawapan sekarang ni adalah di mana kalau kau mau dia menerima teguranmu, pastikan kau pun menerima teguran dia. Teguran ni bukan semestinya dalam keadaan yang kita harapkan. Contoh teguran tu dalam keadaan yang baik-baik. Kadang teguran melalui azan. Kita beri laluan kepada azan. Jadi abang boleh fikir jawapan apa yang aku mau bagi. Kita bagi azan dulu. Azan dulu. Azan.
Okey, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita pun masa pun mencemburui. Sekarang sudah 52 minit kita bersiaran. Ada tinggal berbaki 8 minit saja. Rasanya macam tak sempat abang untuk bagi tahu cerita ni kan. Jadi hari ini tajuk dia lebih kepada recap tajuk lepas. Recap tajuk lepas. Macam itulah tajuk. Tengoklah abang macam apa tajuk yang abang mau simpan dalam thumbnail YouTube abang. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi, pasal sahabat ni apa semua tegur dan sebagainya. Tengok respon daripada Abang Amin ni lah, si Amin ni lah. Dia kata berbalik pada poin, bila menegur dan biarlah kita tegur dia secara berhikmah dan tidak di khalayak orang ramai. Kita kena tengok juga, kita ni sebagai penegur ataupun kita yang memberi nasihat, kita kena, salah satunya dia berkaitan tentang timing. Waktu kita tegur tu, adakah waktu itu dalam keadaan yang dia bersedia untuk ditegur? Kadang cara kita menegur ni pun dia kena ada cara psikologi lah, pendekatan psikologi, ataupun kita tak mau dia sangat terasa banding daripada, contohlah cara kita tegur, kau nak pakai tudung sampai bila aku nak pakai tudung ni, macam ahli neraka soal ni. Itu direct, macam direct kan. Tapi kalau kau tengok keadaan dia macam kita mau tegur dia, memang dia akan tetap sakit hati, tapi dalam keadaan yang macam dia sendiri sedia untuk ditegur. Contohlah kan, kalau abang sendiri, abang selalu bawa pada diri abang dulu. Contoh, oh ya, lama sudah kita nak macam bagi nasihat antara satu sama lain kan. Selama kita kenal dalam 2 bulan ni kan, adakah benda-benda macam yang kau mau tegur tentang aku? Macamnya kita mulakan dengan diri kita dulu. Malam ni lagi babang, ni kan santai kau ni. Okey, kau tegur secara berdua kan tadi. Kadang kalau abang, tips abang adalah abang mulakan dengan abang dulu ditegur. Macam yang kau ada, macam contohlah abang dengan Amin lah kan. Amin, kau ada apa-apa macam aku mau minta nasihat dari kau. Adakah macam teguran atau nasihat daripada kau dalam beberapa bulan ni yang kita kenal ni? Adakah macam tu? Jadi dia akan, kalau kau ni Abang Arin, kau begini, mesti dia akan terdetik. Ini saya tegur abang. Kalau abang mau tegur saya pula apa? Maksudnya kita buka ruang kepada dia bersedia untuk ditegur dengan memulakan kita dulu ditegur. Dan lagi satu, loops, dalam kita mau menegur orang, memang ada pentingnya untuk kita pun betul. Maksudnya kita perbetulkan diri kita dulu. Contoh, kita mau tegur dia buang sampah, jadi orang yang sangat buang sampah ataupun orang pembersih. Kita pun mesti pembersih. Bukannya yang dia kau ndak pembersih, tiba-tiba kau suruh dia bersih. Memang dia akan sakit hati kalau orang-orang yang mau ditegur ni lah. Lepas tu, kalau kita tegur dengan penuh dengan kasih sayang dan sebagainya, semestinya dia akan faham kenapa kau tegur. Salah satunya kita kena bagi dia faham, aku tegur kau ni sebab aku sayang kau dan sebagainya ni dan sebagainya. Macam itulah. Sebab abang bercerita ni atas pengalaman abang lah. Assalamualaikum Hashim, Assalamualaikum Najmi. Sekarang kita berada di live abang yang ke-34, episod 35. Sekarang kita minit ke-55 sudah ya. Macam itulah. Jadi harapnya aku dapat tangkap lah. Macam juga yang si Amin bilang ni lah. Apa itu, berbalik kepada poin, bila menegur, biarlah tegur secara berhikmah. Lepas tu kan loops, kau tegur, pastikan kalau aku tegur ni pun berdasarkan macam kau mesti juga, semua kita yang ada di dalam ni, kalau mau ditegur pun kita mesti tegur dalam keadaan tak menyakitkan hati. Sebagaimana kau tak mau rasa sakit hati bila ditegur, macam itulah kau bagi dia teguran tu. Sebelum satu juga ada juga kaedah ini dalam rumah tangga, dan benda tu boleh aplikasikan juga dengan kehidupan dalam perhubungan. Dalam kita menegur orang tu, mulakan dengan memuji dulu dengan apa yang dia buat. Contoh, aku tengok kau pandai mengarang, smart tau kau pakai baju. Hari tu kan matching tu lah baju kau gini. Tapi itulah, ada satu benda yang macam aku mau tegur sikit. Kau mulakan dengan pujian. Kau raikan dulu dia punya mood, macam yang dia mood untuk mau mendengar dan sebagainya. Bila dia sudah macam tapi kan hari tu kan aku nampak bayang kau pakai seluar tu kan, tapi dia macam pendek sikit. Okey tu kalau kasih panjang. Nampak kan? Situasi yang sama, tapi cara bertegur beza. Tu Sabri pun setuju juga dengan kaedah seperti itu. Sebab loops, kau tanya abang loops, seperti biasa kalau abang bagi jawapan, ini jawapan abang dan cuba suaikan dengan keadaan kamu. Jangan ikut sebiji macam mana abang buat, tapi kau kena suaikan dengan keadaan kamu. Abang bagi jawapan berdasarkan pandangan abang, tapi bila sampai ke situasi kamu yang sebenar, jangan pula kau terus marah. Aku tegur kau ni sebab nasihat daripada Abang Arin, aku ikut, tapi tak jadi ni aku tengok. Sebab kau ikut sebiji macam apa yang abang cakap.
kau ndak, kau ambil tapi kau sesuaikan dengan diri kau. Contohlah macam tu. Dapat tangkap kan? Sebab kalau dalam live-live abang sebelum ni pun memang abang akan sentiasa nasihatkan macam tu. Aku bagi pandangan, lepas tu cuba sesuaikan dengan diri masing-masing. Dan tidak semestinya ikut dengan pandangan abang. Boleh jadi kau tanya pasal okay, apa tips ini dan sebagainya. Terus abang bagi okay, tips daripada abang kau gunakan A. Tapi bila kau tengok keadaan kau, tapi sesuai untuk kau guna aplikasi B. Contoh, kau aplikasikan bahagian B. Contoh B. Tiba-tiba abang cerita pasal C, tapi kau pula sesuai untuk cerita pasal D. Contoh, dia macam ikut kesesuaian masing-masing. Okay? Kepada 10 orang yang bersiaran langsung bersama abang ini, kita ada 57 minit sudah kita bersiaran. Jadi adik-adik merahmati Allah sekalian, dalam bab menegur sahabat apa semua, pastikan paling senang lah kau tegur dia sebagaimana kau mau juga ditegur. Macam yang semestinya kita akan faham. Sebab apa-apa pun kalau kita tegur dengan orang yang kita sayang ni, memang kita satu perkara kita cuba untuk jaga hati dia. Jaga hati dia. Dan ada juga kata-kata pepatah Arab ke atau hadis, wallahu alam, tapi dia kata berkata benar walaupun pahit. Tapi orang akan faham. Okay, satu benda abang kongsikan kamu dengan ulama lah. Abang suka dengan cara Ustaz Don menegur. Cara Ustaz Don menegur, dia akan minta maaf gila-gila sebelum dia tegur. Contoh macam baru-baru ni dengan Heliza Helmi. Heliza Helmi terima soalan tentang orang kahwin. Jadi Ustaz Don ni, ringkasnya Ustaz Don mau tegur Heliza, jangan sibuk cerita orang yang sudah kahwin. Sebab orang yang sudah kahwin, dia kena minta bantuan dengan orang yang sudah kahwin, bukan dengan orang bujang. Jadi apa yang Ustaz Don cakap, Heliza minta maaf sangat-sangat, minta maaf sangat-sangat. Kenapa Ustaz? Sebenarnya macam ni, Ustaz minta maaf sangat-sangat. Kenapa? Ustaz mau bagi nasihat lah kepada semua. Dalam kita mau menyelesaikan ataupun beri pandangan, pastikan kita ni orang yang berada di dalam tu juga. Kalau cerita pasal kahwin, yang memberi pandangan tu pun orang yang sudah kahwin juga. Ada juga silap, aku juga lah. Sebab aku minta adik dia tegur kak dia, sebab benda tu boleh merosakkan diri. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita sampai di sini saja. Abang pun terleka dengan kamu punya soalan, pandangan dan sebagainya. Kita sudah habis, tinggal 20 saat lagi. Abang tutup dan kita akan sambung live seterusnya. Orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman, orang jujur selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa di live akan datang. Bye. Bye.